wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk kita membuktikan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ayat yang saya bacakan pada awal tadi adalah daripada surah Al-Qiyamah yang menyatakan tentang manusia yang apabila mereka ni lupa dengan akhirat dan dalam keadaan manusia yang leka dengan alam, mereka kasih dengan alam yang sedang kita duduk ini, walaupun setiap kematian yang kita iringkan jenazahnya di kubur, kita sering dengar talqin akhirat tu benar, kubur tu benar, syirat tu benar, mizan tu benar. Dan besok apabila kita masuk ke dalam liang lahat, perkara yang akan ditanya oleh Allah tak sama macam orang tanya kita dalam dunia ni. Dalam dunia ni, kalau orang jumpa kita, orang akan tanya kita, "Abah, sihat ke tak?" Orang tanya tentang kesihatan tubuh badan. Tapi dalam liang besok, yang ditanya adalah kesihatan roh kita, kesihatan akidah kita. Akidah ni kita mengaji mana pegangan kita. Dalam dunia ni kita pegang apa? Hak yang kita pegang inilah yang menjadi kehidupan kita. Tak mungkin barang yang kita pegang kita tak buat di dalam kehidupan kita. Sebab itu soalan pertama saya maklum, tuan-tuan maklum. Soalan pertama yang akan ditanya
pada kita siapa Tuhan kamu. Masa hidup ni kita sungguh tak pegang yang Allah ni Tuhan kita. Cara mana kita pegang yang dia Tuhan kita tu? Betul tak sungguh kita pegang? Atau kita tahu je macam mana orang lain tahu yang Allah sebut dalam Quran. Bila ditanya pada orang yang kafir ini, siapa yang turun hujan, cipta langit bumi, mereka kata Allah. Mereka tahu. Tanya ke orang Nasara, mereka kata Tuhan kami Allah. Tanya ke orang Yahudi, mereka kata Tuhan kami pun Allah juga. Tahu tak sama dengan pegang. Orang pegang ni orang percaya sungguh. Ni nama orang pegang. Dia yakin sungguh. Dia yakin yang mana Allah ni Tuhan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Dia istiqamah, dia tak ragu langsung. Dia percaya sungguh apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Allah kata dalam Quran. Sebab Quran ini kalam Allah. Apa yang Allah kata, apa yang Allah bagi tahu, apa yang Allah suruh, apa yang Allah telah terangkan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dia pegang sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Dia bukan nak main-main dah. Dia tak ada kata saat dia pegang Allah, saat dia pegang benda lain. Sebab itu tuan-tuan, soalan pertama dalam kubur tanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Masalah hidup ni kita pegang dengan apa? Kita pegang sungguh dengan Allah ataupun kita ada bergantung, bersandar dengan selain daripada Allah. Pasal apa? Kita mengaji tauhid. Allah ni kita mengaji sifat 20. 20 ni pecah dua. Satu dipanggil sifat istighna. Dua dipanggil sifat iftiqar. Istighna tak ada yang boleh bersifat dengan sifat kaya, hanya Allah. Selain Allah ni semua miskin. Hak yang kaya Allah ya. Hak yang lebih Allah ya. Tak ada siapa boleh lawan dia. Tak ada siapa boleh tanding dia. Tak ada siapa boleh lebih kat dia. Yang ni nak faham bagi senang. Kedua, iftiqar. Seluruh makhluk ni semua berhajat pada dia. Tak ada seorang pun yang tak berhajat pada Allah Ta'ala. Kita kena tanya diri kita, apa yang kita lebihkan dalam hidup kita ni? Kita pegang sungguh tak sifat istighna Allah Ta'ala? Allah saja yang maha kaya. Dia saja, tak ada siapa lain. Tak ada benda lain. Aku kena bergantung harap dengan dia, aku kena bersandar dengan dia, aku kena tak boleh hilang dia. Aku kena takut dengan dia. Kalau dia hilang dalam hidup aku tak boleh. Tanya kat diri kita. Sepanjang aku hidup, benda apa yang aku paling takut dalam dunia ni? Kalau aku takut hilang duit, makna kita tetap duit ni lebih kaya pada Tuhan. Apa yang kita takut dalam dunia ni? Apa yang kita pegang dalam hidup kita? Mana tempat sandaran kita? Bukan sekadar kita mengaji, kita tahu yang Allah ini bersifat maha kaya. Tak ada yang lebih kaya daripada dia. Lalu kita tak takut. Sebab itu seorang hamba Allah yang dia mengaji sungguh-sungguh ilmu tauhid ni, dia akan mentauhidkan Allah Ta'ala. Bukan dia tahu ilmu tauhid. Dia tahu ilmu tauhid tak pakai.
tahu Allah ada. Tapi dia tak pernah rasa ada Allah Ta'ala dalam hidup dia. Bila masa dia rasa ada Tuhan, bila dia susah, barulah dia kata, aku ada Allah. Masa dia senang, dia tak rasa pun ada Tuhan kat dalam diri dia. Masa aku sakit, barulah dia nak rasa ada Tuhan. Masa dia sihat, segar muka, dia tak rasa pun, aku ni ada Allah. Saya nak tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Hari ini, bila masa kita rasa ada Tuhan? Tentang nak jawab, lah mati tuan-tuan. Kita belajar sifat 20 ni tak boleh mentauhidkan Allah. Kita belajar ni. Jadi kita belajar sifat 20 ni tuan-tuan. Sebenarnya nak bawa pergi mati. Kita nak bawa pergi mati. Sebab benda tu yang ditanya pertama sekali. Siapa Tuhan kamu? Cerita pasal Tuhan, cerita pasal Allah ni duduk dalam sifat 20, duduk dalam ilmu tauhid. Sebab itu Allah sebut dalam Quran bahawasanya orang beriman ni apabila dia sebut nama Allah, hati dia rasa takut. Bila dibaca ayat Allah, iman dia bertambah. Dan Allah ni tempat dia serah diri. Dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman ni dia tak pernah takut selain daripada Allah. Dia tak pernah takut tak ada harta. Dia tak pernah takut tak ada pangkat. Dia tak pernah takut tak ada nama. Yang dia takut kalau Allah tak ada dalam hidup dia. Lepas tu pasal apa orang Palestin dia kuat, yang tu dia pegang. Orang Palestin ni dia kuat. Mereka boleh pertahankan Masjidil Aqsa sebab mereka pegang itu. Mereka tak kisah pun pasal duit. Mereka tak kisah pun pasal nama. Mereka tak kisah pasal pangkat. Kita banyak benda kita berkisah dalam hidup kita. Jangan kata kita nak pertahankan Al-Aqsa, kita nak pertahan masjid kita, tak besar mana ni pun. Tak boleh. Jangan kata kita nak cintakan Al-Aqsa, kita nak cintakan masjid kita pun tak boleh. Tak mampu, tuan-tuan. Apa yang kita duk buat dalam dunia adalah untuk sesi menjawab di akhirat. Tanya pula, lepas tanya Tuhan kita siapa? Tanya, hang kenal tak pemuda tu? Ditasawurkan kepada kita, hang kenal tak pemuda ni? Orang muda tu hang kenal tak? Kalau kita kenal tak apalah, kita jawablah. Yang tu Nabi Muhammad. Siapa yang boleh jawab yang tu Nabi Muhammad? Orang yang ikut Nabi. Sempurnakan syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat ini bukan sekadar hablum minallah saja. Dia ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Gagal hablum minan nas, gagal hablum minallah. Gagal hablum minan nas, gagal hablum minallah. Siapa ustaz? Kita semayang kuat, puasa kuat, sedekah kuat, dahaga dengan mak pak kita. Anak dahaga. Mayang yang Allah tak terima. Kita puasa sunat kuat. Senin Khamis, dengki dengan orang tak habis. Senin Khamis tu tak pakai. Sebab amalan orang hasad dengki ni terbakar kata Nabi. Bakar ni maknanya habis. Gagal hablum minan nas, gagal hablum minallah. Pergi umrah setiap bulan, mengumpat tak berhenti, habis pada umrah. Gagal hablum minan nas, gagal hablum minallah. Semayang sah tak? Sah. Sebab dia betul pada syarat sah, syarat wajib, rukun. Tak buat perkara yang membatalkan, sah pada mereka. Sah saja.
Pada fikah sah. Puasa, dia tak makan, dia tak jimak siang hari, sah puasa dia dalam bulan Ramadan. Dia tak buat perkara yang membatalkan puasa, sah puasa dia. Tapi Allah bagi apa ke orang puasa? La'allakum tattaqun. Allah kata, wahai orang yang beriman, puasalah kata Allah. Macam mana orang dulu puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa pada Allah. Kita puasa lama mana lah. Macam saya nak masuk 60, maknanya dah katalah 50. Lah umur 55. Kita puasa di umur 10 tahun. Kita puasa 45 kali ya. 45 kali puasa, kita berjaya tak jadi orang yang Allah kata la'allakum tattaqun. Dalam puasa, kalau kita nak minum air titis pun kita takut. Satu titik air, kita nak minum, kita takut. Kita kata apa? Aku puasa. Lepas pada puasa, kita balas hak orang lain. Saya selalu sebut benda ni dalam tiap-tiap masjid, tuan-tuan. Mana-mana masjid pun, pengurusan daging korban gagal membela. Saya duk sebut macam tu. Kita duk balas daging orang. Kalau kita duk balas daging orang, daging tu haram ke daging tu haris kat kita? Kita satu kupon boleh 3 beg, mana 2 beg lagi haram ke haris? Berapa tahun kita buat dah? Berapa kali kita buat dalam hidup kita? Berapa kali kita buat dalam hidup kita? Berapa tahun kita buat dalam hidup kita, balik dimakan, bagi makan anak, bagi makan bini, bagi makan isteri. Kita makan daging yang haram setiap tahun yang bukan hak kita, kita balik hak orang lain. Puasa kita nak korek hidung, tak berani tuan-tuan. Korek hidung, batal tu. Kawan kita duk korek hidung, kita kata jangan duk korek hidung kan. Batal puasa. Sampailah duk korek aib orang lain, tak berhenti. Duk sembang dengan kawan, cerita hai orang. Sampai bila kita umur 60 lah, kalau mati minggu depan ada apa? Kita umur 60, kalau minggu depan mati kita ada apa? Nabi kata orang yang duk korek buruk orang, aib orang ni, satu amal soleh tak lekat kat suratan amal soleh dia. Semua habis bagi kat kawan. Kalau sampailah kita duk korek lagi, pakai korek, wah tak puas nak korek aib orang. Kita dah tua-tua ni tak puas lagi. Tuan-tuan, yang tak bagi ni Allah Ta'ala ada dalam Quran. Yang tak bagi itu Nabi Muhammad ada dalam Quran. Kita boleh ikut semayang, kita tak ubah semayang maghrib 3 rakaat. Kita tak lawan Allah Ta'ala. Dari dulu sampai lah. Bab semayang tak ubah, bab zakat tak ubah, bab puasa tak ubah. Tapi bab lain kita ubah, kita lawan Allah Ta'ala. Kita tak mau ikut Allah Ta'ala. Kita lawan dia terang-terang. Dalam bulan puasa kita tak berani korek hidung. Tapi sampailah kita tak berhenti nak korek aib orang, nak gali aib orang, cerita buruk orang ni cukup syok dalam hidup. Habis simbang cara depan-depan WhatsApp pula. Sampai bila kita nak boleh masuk syurga kalau macam ni? Kalau kita tak mau berhenti ni tuan-tuan. Kita tak mau berhenti lagi. Sampai bila? Kita dah ingat kita dah buat baik, betul, tapi kita tak tinggal benda jahat. Dalam bulan puasa, kalau orang marah kita kata apa? Aku puasa. Dalam bulan puasa, kalau orang maki kita, orang marah kita kata apa? Ana shaimun. Ni Nabi ajar kita. Betul tak tuan-tuan?
Nabi kata, ana shaimun, aku puasa. Bukan dalam bulan puasa saja. Tuan-tuan tengok ayat dalam Wa Ibadur Rahman. Hamba yang kepada Allah yang bersifat dengan Rahman bila ada jalan atas muka bumi ni dalam keadaan yang tawaduk, kata Allah Ta'ala. Dan apabila orang jahil ni kata kat dia, buat kat dia, dia kata apa? Qalu salama. Ana shaimun tu. Sebab itu dalam ayat puasa, tuan-tuan, Allah didik kita, la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu juga sembahyang. Allah habaq kat kita, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makin sembahyang kita makin jadi orang baik. Labang sembahyang ke baik. Bukan semakin sembahyang kita makin jahat. Pada sembahyang kita, fikah kita sah. Sebab dalam sembahyang ni, kalau kita tengok tuan-tuan, sembahyang ni betapa besarnya didikan Allah pada kita, supaya kita jadi orang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sembahyang ni nak cakap benda lain, kita tak wani. Kita nak cakap benda lain, tak wani. Walaupun satu perkataan yang memberi faham. Kita tengah duduk sembahyang, cucu kita main tanya, tuan boleh tak main telefon? Tak lebih 3 huruf pun kita kata ya. Dia faham. Batal sembahyang. Tak berani, tuan-tuan. Apa Tuhan kata tak bagi, jangan cakap benda yang aku tak bagi. Jangan buat. Kita tak buat. Kita patuh dengan Allah dalam sembahyang. Kita tak berani lawan Allah Ta'ala dalam sembahyang. Tapi di luar sembahyang, kita lawan Allah Ta'ala. Dalam sembahyang Allah kata jangan buat benda lain. Kalau sujud 2 kali saja. Tak mau lebih daripada 2 kali. Kita tak lawan dia. Kalau ada orang lebih sujud 2 kali, tuan-tuan, kita kata apa? Apa kawan ni batai. Benar? Yang ni. Tapi dalam sembahyang, kita tambah. Kita buat cara kita. Kita tak ikut cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sembahyang. Hidup kita, pakaian kita, kehidupan kita, kita tak boleh ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, apa yang kita buat ni sebenarnya bersiap untuk kita mati jumpa Tuhan. Itu ya. Tuan-tuan kena sedar, akhir-akhir ini angka kematian terlalu tinggi. Tak macam dulu lah. Akhir-akhir ini orang mati ni, akhir-akhir ni kerap mati. Angka kematian zaman lah ni tinggi. Dan kematian mengejut ini menjadi biasa. Tiba-tiba saja mati. Tiba-tiba saja mati. Yang apa yang kita takut ketika kematian ni mengejut berlaku atas kita, kita tak berhenti buat jahat. Ni takut. Kita memang masih sembahyang, kita memang masih puasa. Tapi kita tak berhenti buat jahat. Ni kegagalan kita. Yang ni kita gagal dalam hidup kita kerana kita tak berhenti buat jahat. Kita boleh baca Quran. Dalam masa yang sama, kita baca keburukan orang lain. Cukup suka tuan-tuan, lalu kat Facebook kita, cerita orang ni kita baca. Cukup suka kita ni. Quran pun kita baca. Salah jahat orang pun kita baca. Cuba fikir apa faedah kita ambil tahu benda-benda tu.
Apa yang kita dapat, dunia akhirat yang kita dapat, kalau kita tahu benar-benar tu, kita tak mampu nak tinggalkan benar-benar perkara-perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah ni, bila kita ni pi hala akhirat, bukan kata tinggal dunia. Tak, selagi duduk dalam dunia, kena ambil dunia, tapi kena betul ambil dunia. Bukan suruh tinggal. Tak. Ustaz Rizam ni, dia gerak sangat suruh tinggal dunia. Bukan tinggal. Ambil dunia, tapi ambil cara betul. Ambil dunia, ambil cara betul. Saya kalau saya kuliah, saya kata, orang kalau buat bendang, ada subsidi bendang. Ada subsidi pajak. Tapi hak dia 10 kampit, kadang-kadang dia balas sampai 20. Hak 10 lagi tu berdosa ke tak berdosa? Orang pergi cari ikan, subsidi minyak dia jual. Yang tu berdosa tak berdosa? Tuan-tuan, benda ni malaikat duk catat ni. Malaikat ni duk catat apa kita buat. Kita lupa dah, tapi duk catat. Tuan-tuan, benda dengan orang ni kena minta halal boleh. Selagi kawan tu tak halal kat kita, maknanya kita tak boleh duk masuk syurga. Semayang banyak mana. Sama dengan orang berhutang. Orang berhutang ni tuan-tuan, sampai Nabi kata aku tak mau semayang. Sampai sahabat selesaikan hutang dia, baru Nabi mau semayang. Dan Nabi kata orang berhutang ni, keadaan dia terawang-awang. Dia tak boleh pergi mana selagi dia tak selesaikan hutang dia. Sebab bayar hutang ni wajib. Bukan semayang saja wajib. Bukan puasa saja wajib. Bukan pi haji saja wajib. Bayar hutang wajib. Itu kenapa orang lah dia resah, dia gelisah, masalah tak pernah putih dalam hidup. Masalah itu, masalah ini, sebab banyak benda perkara yang tidak betul dalam hidup kita, kita masih duk buat. Dan kita kata, orang keliling kita duk buat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Maka untunglah jadi orang yang sikit. Sahabat tanya sikit daripada dia kekal, dia pertahankan buat baik. Keliling dia orang tu buat jahat. Keliling dia orang tak mau berhenti buat jahat, tapi dia boleh pertahankan, dia jadi orang baik. Inilah Nabi kata, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita ni pilih kok mana pun, last sekali mati. Itu je cerita. Tak ada cerita lain. Terbanglah tinggi kok mana pun, last sekali mati. Kayalah kok mana sekali pun, last sekali mati. Alimlah tara mana sekali pun, last sekali mati. Datang soalan, kalau aku mati besok, selesai dah semua benda. Ataupun aku mati pun tak selesai. Yang ni nak kena tanya tuan-tuan. Sebab kita duduk pada ujung-ujung waktu lah. Kita duduk waktu senja dah.
Bukan tengah hari lagi. Kalau tengah hari tak faham, lama lagi nak pergi ke Maghrib. Nak masuk waktu lah tuan-tuan. Masuk waktu apa? Masuk waktu mati. Yang tu je. Sebab itu tuan-tuan, jika kita semayang gagal, puasa gagal, umrah gagal, gagal ni bukan tak buat. Kita tak dapat daripada semayang kita, kita tak dapat daripada ibadat puasa kita, kita tak dapat daripada ibadat haji umrah kita. Tuan-tuan tengok ibadat umrah, ibadat haji. Ibadat haji ni, ibadat umrah ni tuan-tuan, kita kalau nak buat haji, nak buat umrah ni, tak boleh pakai jubah macam ni, baju Melayu tak boleh pakai. Selang tak boleh pakai. Kasut tak boleh pakai. Allah perintahkan kita tanggai semua. Pakaian hang ni semua tanggai. Buang pergi. Pangkat-pangkat hang buang. Nama hang buang. Ustaz hang buang. Datuk hang buang. Tan Sri hang buang. Cikgu hang buang. Pegawai hang buang. Hang kena tanggai semua. Jam tangan ni mana tanggai. Ada ulama kata boleh pakai jam. Ada kata tak boleh. Hak syadid kata tak boleh, kena buang. Kalau hang nak mai jumpa aku, hang kena buang semua. Orang lelaki tuan-tuan, seluar yang dalam ni pun tak boleh pakai. Anak mai jumpa aku, hang kena buang semua. Baru boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Hang kena buang semua. Baru hang tak syirik kan aku. Hang buang. Jangan duk perasan hang kaya. Jangan duk perasan hang pandai. Jangan duk perasan hang gagah. Jangan duk perasan hang banyak duit. Hang kena buang. Buang semua ni baru boleh hang mai jumpa aku. Pakai dua je kain. Satu bawah, satu tutup badan. Mai jumpa aku. Baru boleh labbaik Allahumma labbaik. Pasal awak pula Ustaz, orang sombong tak boleh sujud dengan Tuhan. Hak ni Allah sebut dalam Quran, malaikat semua sujud. Hak yang sombong tak sujud. Siapa dia? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang yang boleh buang pakaian dia, boleh buang. Dia pakai sifat hamba Allah, dia boleh bertahmid, dia boleh sujud dengan Allah, dia boleh bertasbih, dia boleh ikut cakap Allah. Syarat dia ni tak sombong. Dia boleh ikut cakap Allah. Mana dia? Pagi tadi imam baru baca. Tapi takat kita boleh sujud saja. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر. Apa kata Allah? Innama yu'minu biayatina allati, bahwasanya orang yang beriman dengan ayat kami, apabila diingatkan pada depa ni, orang beriman diingatkan tentang ayat Allah, depa buat apa? Kharru sujada. Dalam tafsir jalan, kharru ni bersegera. Depa tak tangguh dah. Depa tak tangguh dah. Allah kata tinggal. Allah kata buat. Dia tak tangguh. Ini orang beriman. Dia tak tangguh. Kharru sujada. Segera dia taat. Ulama sebut sujud ni, makna sujud taat. Makna sujud tunduk. Patuh. Ini orang beriman. Kata jangan, kata korang,
Berhenti terus. Jangan dengki ke orang. Berhenti terus. Jangan sombong. Buat benda aku suruh. Tinggal benda aku larang. Itu. Ayat ujung dia, siapa yang dia boleh buat semua benda? Siapa yang dia boleh buat semua benda yang Allah sebut dalam Quran? Apa kata Allah? Wahum la yastakbirun. Mereka lah orang yang boleh buat semua benda ni. Boleh sujud, boleh taat, boleh patuh, boleh bertasbih, boleh bertahmid dengan Tuhan, boleh puji Allah. Amalan paling susah nak buat. Puji ya. Amalan paling susah nak buat, alhamdulillah. Ini paling susah buat. Terlepas sembahyang maghrib ni nak sebut alhamdulillah susah. Nabi ajak kan? Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Panjang Ustaz, tak boleh nak apa. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ni susah. Kita makan ni tonton, baca doa yang panjang. Lepas makan tonton, nak sebut alhamdulillah susah. Dia tunggu tablahak dulu. Orang Kedah kata tablahak. Kuat mana tablahak dah, kuat tu apa alhamdulillah dah. Kalau dia tak tablahak, dia tak ucap alhamdulillah. Dia tak kata alhamdulillah. Tonton. Alhamdulillah ni nampak pendek saja. Benda yang susah kita nak amalkan dalam hidup kita. Malam ni kita tidur, bangun-bangun daripada tidur. Tak boleh nak kata alhamdulillah. Padahal Nabi ajak kita alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berak kencing lagi lah. Tak pernah kata alhamdulillah. Tapi tak boleh kencing kena prostat tu. Teriak je tak? Kena prostat. Kencing pakai beg tu. Teriak tu. Saya tahu payahlah Ustaz. Kencing pakai beg Ustaz. Baru tahu. Masa boleh kencing tak mau syukur dengan Tuhan. Saya tak boleh berak Ustaz. Saya pakai beg duduk tepi ni. Lepas berak tak mau syukur dengan Tuhan. Ada kan Nabi suruh keluar dah. Keluar jamban, habis berak, habis kencing kata apa? Alhamdulillahillazi. Apa dah tentang? Oh, tinggal tu. Alhamdulillahillazi. Apa dia? Nak menikah dua macam mana? Yang tu tak ingat nak menikah dah. Maaf tentang malam ni malam akhir saya kuliah dengan kali. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau. Yang dah hilangkan seluruh benda-benda yang tak elok dalam badan aku dan telah afiat dengan aku. Amalan yang paling susah. Nak sebut alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap minggu Allah dah ingat kita. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi. Sujud, tasbih, puji. Mereka yang tak sombong saja boleh buat semua benda ni. Yang ni kata kita gagal. Banyak benda kita gagal untuk ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hidup kita gagal, selalu saya sebut liang lahat besok kita boleh percaya.
Soalan ni bukan banyak. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Kamu ikut siapa? Kamu ikut siapa? Boleh kita kata aku ikut Quran. Apa Quran suruh kita tak buat? Apa Quran tak bagi kita langgar? Kita lawan. Quran suruh kita tak buat, tuan-tuan. Apa Quran kata? Quran kata jangan buat, kita buat. Quran kata jangan makan riba, jangan amal riba, jangan pakai riba, kita dah buat. Kita bagi alasan macam-macam. Kalau saya cakap ni, tuan-tuan jangan marah. Sebab besok pagi saya nak balik. Saya nak tanya, tuan-tuan, kalau kita beli motor kedai Cina, dia hukum secara Islam ke secara riba? Saja nak tanya. Malam ni saya tak mau apa, saya mesti rehat-rehat je. Berapa biji motor beli dah ni? Kalau beli cash tak apa, tu cerita lain. Hutang. Hutang kedai motor ni. Tentang riba ni dosa kecil, dosa besar. Tapi kita pandai cakap. Saya cakap bab ni tentang, dia orang kata ustaz dah buka kedai motor. Dia suruh aku pula buka. Kita cerita pasal hukum. Kita buat ni. Dia suruh saya buka pula kedai motor, dia kata. Dah susah ni kan. Dia kata. Islam ni tentang ni. Orang boleh masuk syurga ni. Orang yang boleh kawal nafsu dia. Lepas tu Nabi dia doa 4 benda. Pertama, ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada ilmu yang tak manfaat. Mengaji tak ada dewa. Mengaji tiap-tiap malam, kelahi tak boleh tinggal lagi. Mengaji apa? Mengaji tiap-tiap malam, mengumpat tak boleh tinggal lagi. Mengaji apa? Mengaji tiap-tiap malam, hasad dengki bergaduh dengan orang tak boleh tinggal lagi. Mengaji apa? Lepas tu kata Sufyan As-Sawri, kalau tak silap dia, antara benda yang menjadi sia-sia ada ilmu tapi tidak menjadi takut kepada Allah. Ini kata dia. Nabi doa, ya Allah, aku minta lindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Nah, yang kedua, apa Nabi minta? Abin qalbi la yakhsha, daripada hati tak pernah khusyuk. Hati ini tak seronok dengan Islam. Hati ini tak pernah seronok dengan Tuhan. Hati ini tak pernah seronok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Anda kata khusyuk ni tadi. Khusyuk ni seronok, tuan-tuan. Yang ketiga, amin nafsil la tashba'. Nafsu tak pernah puas. Nafsu ni tak pernah puas. Sampai Nabi kata, besok apabila hampir saja kiamah, Nabi kata, orang tak kira dah. Rezeki mai kat dia ni, halal ke haram, orang tak kira dah. Orang dah tak fikir benda tu. Janji aku boleh duit, dia kata, aku boleh harta. Mai mana harta tu, aku tak fikir lah. Aku beli motor baru ni, mai mana motor baru ni, aku tak fikir lah. Dan tak biar janji beli motor, dia kata. Nah, tentang mati sedang amal riba ni bahaya. Nah, habis tiga. Nabi minta lindung apa dia? Nabi minta lindung daripada doa yang tidak dimustajabkan oleh Allah. Doa yang Allah tak mau dengar. Antara asbab doa itu ditolak oleh Allah, dosa yang masih kita kekalkan. Ini jaga tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang saya kasih Allah Ta'ala.
Ketika kita ni tuan-tuan, kita tahu kita nak balik jumpa Tuhan. Lepas dikubur tu, dalam liang kita kena tanya 4 soalan. Padang mahsyar besok, tanya lagi 4 soalan. Dah di liang tak lepas. Mahsyar tanya lagi 4 soalan. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata tidak bergeser 2 kaki anak Adam setelah ditanya 4 soalan ni. Ada orang saya cerita suruh semayang, suruh ini, kadang orang marah saya, tuan-tuan. Tahu Ustaz, takkan umur ni Nabi dengan ibadat saya? Dia kata, kerja apa pun ibadat. Penat tu Tuhan kira, betul lah. Kalau kerja tak mohong, kalau kerja kok mohong, ibadat apa? Duk panjkan, tapi tak pergi kerja. Patut balik ke 4, kedua dah ada ke rumah. Pindah rumah ke 5 ilis, baru 300, dia bantai 600. Kalau dulu ada ke 5 ilis kan? Dulu. Kalau pergi outstation, segala island dia tulis. Tidur hotel 3 hari, padahal tumpang makawan. Kalau kerja macam tu, ibadat macam mana? Mana ada orang ibadat mohong? Ketika benda tu tak sepakat dengan syarak, tak boleh lah. Tapi cik doktor boleh dapat MC. Ini mohong tak tuan-tuan? Kalau mohong lagu tu, gaji kita macam mana? Orang jual bewak, makan duit bewak marah. Orang cari awak, cari bewak je tak? Buat apa? Jual lah. Daripada duduk belambak ni, tak ada orang pakai, kata aku pakai. Tidik bewak buat apa? Makanlah. Dia berah kata. Marah haram tu, dia kata. Ayang kita dah tipu beli MC tonton dulu. Nabi kata siapa bohong ni bukan daripada umat aku. Nabi kata man ghassana falaysa minna. Ani bohong ni. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga macam nak bohong tak boleh tinggal Syurga mana nak terima orang bohong ni? Syurga mana? Yang kita boleh masuk? Ada. Ustaz, saya mengaji ada Ustaz. Syurga untuk orang bohong saya. Kemah. Kemah tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Kita ni kena jadi orang baik. Orang baik saja boleh masuk syurga. Orang baik saja boleh lepas dari neraka. Yang ni saja tuan-tuan. Baik. 8.40 lah. Saya nak berhenti. Masjid tuan-tuan ni sejuk bedi tu. Kedah ni, orang Kedah ni dia syok. Dia ada perkataan ni ada pasangan. Sejuk, bedi, gelap, gelemat. Panas, lit-lit. Oh, duit. Kedah ni syok. Jadi, sebelum semayang, imam tanya saya, Ustaz orang Kedah Kata saya bukan orang Kedah, saya Perak. Tapi mengaji di Kedah. Mengaji di Kedah. Nikah dengan orang Kedah. Itulah. Lidah banyak sangat makan laksa. Itu susah. Baik tuan-tuan. Anak-anak saya, tuan-tuan, saya cakap Kuala Lumpur dia marah. Saya kata, ya, yang ni bukan Kuala Lumpur, dia kata, yang ni Langkawi. Saya cakap Kuala Lumpur. Saya duduk di Selangor. Dia cakap Selangor, tuan-tuan. Anak saya marah. Ya, ni Langkawi lah, dia kata. Baik, tuan-tuan. 4 soalan, lepas hak ni, saya berhenti.
Betul tuan-tuan, memang sejuk tu. Saya duduk kamera Helen tu. Saya tahu dia sibuk je sejuk. Tuan-tuan cerdik tak ni? Tuan-tuan pakai baju sejuk, tuan-tuan tak abang dia. Apa Nabi kata? Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam selagi dia tak selesai 4 soalan. Pertama, Nabi kata akan ditanya tentang umur pada apakah yang telah kita habiskan. Umur kita, Allah bagi kita umur 60 tahun, kita habis kat mana? Dia tanya satu-satu daripada mula akhir balik. Dari mula akhir balik. Tentang. Tanya kat kita ni, dari mula akhir balik. Umur 20 lu buat apa? Umur 30 buat apa? Macam saya, masuk 60. Tanya, umur 40 buat apa? 50 buat apa? Katuk dah tak sejuk kan? Lama lagi ya. Kita duduk fikir kalau sejuk cepat berhenti, cepat nak terkencing. Kita katuk jadi. Tapi bagi katuk, kata ustaz ni semua salah, sejuk salah, katuk salah, tak ada saja melawak. Gurau melawak ni tentang sunnah. Nabi suruh kita bergurau. Jangan duduk serius. Bergurau ni adalah satu sunnah. Nabi suruh kita bergurau. Dengan bini kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu kita. Kita ni kadang-kadang dengan tuan, kalau dengan cucu ni Allah melawak tak ingat dunia. Kalau kata kiamat, nak kiamat tu kita boleh tak ingat lagi. Kita duduk melawak, gurau dengan cucu kita. Tapi dengan bini kita, cukup cengih kita ni. Dengar macam tu. Sebab Nabi ni, dengan isteri dia, cukup lembut. Bukan dengan cucu saja. Nabi ni lembut dengan cucu, Nabi ni lembut dengan anak, Nabi lembut dengan isteri. Betul. Kita lembut dengan cucu, dengan isteri kita. Bang, siap? Tanya. Macam polis nak minta lesen tu. Dengar macam tu tuan-tuan. Kita ikut Nabi. Nabi dengan rumah dia, Nabi lembut saja. Sampai sahabat bertanya kepada khadam Nabi, selama hang jadi khadam Nabi, Nabi pernah angkat suara Nabi kat isteri dengan anak. Dia kata tak pernah, aku tak pernah dengar. Nabi ni adalah antara insan yang paling lembut dalam dunia. Hebat Nabi tu. Layaklah Nabi ni orang yang pertama sekali masuk syurga. Pertama, Allah tanya, umur kita ni kita habis kat mana? Kedua, waktu muda pada apakah yang kita gunakan? Waktu muda kita dulu, kita halau kat mana? Semayang kita, puasa kita. Puasa wajib habis qada dah lagi. Orang kata saya alhamdulillah Ustaz. Kita tanya, kita start mengaji umur berapa tahun? Sebab menuntut ilmu ni fardu ain. Dia kan fardu kifayah tuan-tuan. Fardu ain. Mula saja akhir balik wajib mengaji. Dan selesai fardu ain. Tak selesai dosa. Lama mana kita tinggal mengaji fiqh, lama mana kita tinggal mengaji tauhid, lama mana kita tinggal mengaji tasawuf. Saya baru mula mengaji umur 40. Daripada 40 sampai 15, yang tu dosa. Wajib itu sama dengan wajib sembahyang. Sama, kata ulama.